أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
وعلى آله وأصحابه وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Yang keduanya, tuan-tuan, saya ucapkan jutaan terima kasih pada pihak masjid atas jemputan untuk pagi ini. Dan ni pertama kali saya datang untuk duduk di meja ni. Walaupun pernah biasa untuk datang solat. Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan terima kasih. Mungkin sedikit pengenalan atas pertemuan yang pertama. Nama diberi Muhammad Adha bin Buyung. Muhammad Adha bin Buyung. Saya menetap, tuan-tuan, di kampung Merbau Indah, Sungai Buloh, berhampiran penjara Sungai Buloh, dan duduk bertugas di satu tahfiz di situ. Dan sahabat baik dengan Al-Fadhil Ustaz Izzat kita, Izzat Ropi. Kalau tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan lebih kenal lah sebab dia orang kampung ni. Dan juga Abang Anwar kita, insya-Allah. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan insya-Allah pada pagi ini, tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu kisah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qalam. Dalam suratul Qalam juzuk yang ke-29, muka surat 565, ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-33. Suratul Qalam juzuk yang ke-29, muka surat 565, ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-33. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah menguji mereka sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Wala yastathnun, tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya-Allah. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang daripada Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa asbahat kassarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti mana hitamnya malam, gelap gelita.
Fatanadaw musbihin. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. An yaghdu ala harthikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalang orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita ini benar-benar orang yang sesat. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita tidak memperoleh apa pun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatalawamun. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya kita orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada ini. Sesungguhnya kita mengharapkan keampunan daripada Tuhan kita. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab yang ditimpakan di dunia, dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih besar sekiranya mereka mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita sebagai satu pengajaran, perumpamaan, ataupun Allah datangkan sebagai satu peringatan sebagaimana Allah Ta'ala rosak dan hancurkan penduduk Mekah. Kaum musyrikin Mekah, Allah berikan sebesar-besar nikmat kepada mereka, tuan-tuan. Tapi kemuncaknya bila Allah datangkan Nabi SAW, lalu mereka ingkar. Lalu dengan keingkaran mereka itu, akhirnya Allah Ta'ala hancurkan mereka dengan cara membuatkan mereka itu semakin sesat. Begitulah Allah berikan perumpamaan sebagaimana kisah Allah kata, pemilik empunya kebun. Dan yang datang kat sini, seperti empunya kebun, Allah Ta'ala kata. Dalam tafsir menyebutkan kisah ni tuan-tuan, ataupun diceritakan secara terperinci, bahawa pemilik kebun ni dia ada 3 orang, tiga beradik yang mewarisi kebun tersebut daripada seorang ayah. Yang mana ayah ni tuan-tuan dia mengusahakan kebun tadi, dan dalam tafsir ulama menyebutkan bahawa kebun tu kebun anggur. Yang dimaksudkan kebun itu adalah kebun anggur. Si ayah ni tuan-tuan dalam hidupnya ketika menyelenggarakan, menguruskan kebun tadi, setiap kali kebun ataupun buah anggur tadi berbuah dan waktu memetik buah tadi, maka hasil daripada buah anggur tadi akan dibahagikan kepada 3. Dia akan bahagikan kepada 3. Satu bahagian
akan diberikan kepada orang fakir miskin, orang susah yang berada di kampung tu tuan-tuan. Kemudian satu bahagian pula akan dijadikan modal pusingan kepada pengurusan kebun anggur tadi. Dan satu bahagian lagi pula barulah diambil sebagai keperluan diri dia dan keluarganya. Jadi itulah rutin tuan-tuan ayah dia buat. Rutin setiap kali panen, kalau orang Indonesia kata panen buah tadi, nak dipetik aja, maka hasil petikkan buah tadi dibahagi 3 tadi. Dan memang dia takkan kurangkan sedikit pun hasil tersebut. Lebih-lebih lagi dalam pertama sekali bila dia dapat je hasil tadi, benda pertama yang dia akan buat, dia akan bahagi bahagian kepada orang miskin. Itu yang pertama tuan-tuan. Kemudian yang terakhir sekali barulah lebihan itu diambil untuk keperluan diri dia dan juga keluarga dia. Ini rutin. Tapi bila sampai satu ketika ayah tadi meninggal dunia tuan-tuan, diwariskan kebun tadi kepada 3 orang anak lelaki. Bila diwariskan kebun tersebut, kebun anggur tadi kepada 3 orang anak lelaki tadi tuan-tuan, jadi anak lelaki tadi mula menguruskan. Kemuncaknya bila ketika mana Allah SWT izinkan buah tadi masak, cantik, ronom. Dan itulah kali pertama 3 orang tadi, dia nak petik buah tadi. Lalu bila petang tuan-tuan, besok dia nak petik, petang tu dia datang. Petang tu dia datang ke kebun, dia tengok besok dah boleh petik ke belum. Buah-buah anggur tersebut yang duduk dekat atas para cantik. Anggur ni dia duduk atas para kan, tergantung tuan-tuan. Jadi dia orang periksa cantik tuan-tuan buah tadi. Dan mereka pun buat keputusan besok kita boleh petik buah ni. Tapi tuan-tuan, sambil dia periksa buah-buah tadi, dia cek buah-buah tadi, sambil dia periksa, kata besok kita boleh petik, tetapi dia kata kita takkan buat sebagaimana ayah kita. Kita takkan buat sebagaimana ayah kita. Kita kena pastikan daripada 3 bahagian kebiasaan yang ayah kita lakukan, kita buat hanya 2 bahagian. Iaitu satu bahagian kita bahagikan untuk pengurusan kebun ini, dan satu bahagian lagi kita bahagikan kepada 3 beradik kita. Ini rutin tuan. Dia nak buat perancangan dia. Jadi salah seorang daripada mereka ni kata, kalau kita nak buat macam ni, macam mana dengan orang fakir miskin? Sebab fakir miskin ni tuan-tuan, bukan buah anggur tu dibawa pada mereka, tidak. Tapi memang jadi rutin bila sampai panen ataupun sampai nak petik buah tadi, orang miskin tu yang akan datang ambil bahagian mereka di kebun tu. Sampai tahap macam tu. Ayah dia buat. Mereka akan datang. Jadi mereka pun berbincang tuan-tuan, nak mengelakkan daripada orang miskin tu datang ambil anggur tadi tuan-tuan. Jadi dia kata pagi-pagi besok, sebelum matahari terbit je matahari, kita terus petik semua buah anggur tadi dan terus kita jual. Jangan sampai orang miskin datang minta buah anggur tadi, tak ada dah. Ini perancangan dia orang. Jadi habis selesai petang tu tuan-tuan, dia tengok kebun tadi semua dah selesai, cantik dan sebagainya, mereka ni balik. Bila balik tuan-tuan, malam tu Allah Ta'ala bakar kebun tu. Allah Ta'ala bakar. Dibakar kebun tu tuan-tuan, cuba bayangkan para tu tuan-tuan dengan anggur yang ranum. Dibakar semua sekali, Allah bakar, terbakar. Dan tak ada siapa pun tahu malam tu kebun tadi dibakar. Sampaikan Allah Ta'ala kata apa? Hitam sehitam-hitamnya seperti gelap malam. Tak sedikit pun Allah Ta'ala tinggalkan. Tak siap. Habis semua. Sehingga besok tuan-tuan pagi-pagi tu yang Allah Ta'ala gambarkan mereka kejut. Kejut seorang mereka panggil sambil suara yang perlahan. Kemudian mereka berjalan pun dalam keadaan perlahan, takut orang kampung tahu mereka masuk kebun. Tapi bila sampai saja ke kebun tadi, mereka terkejut. Pertama yang terkejut tuan-tuan kerana mendapati kebun tu tak sebagaimana petang semalam. Sehingga kan falamma ra'awha qalu inna ladallun. Mereka kata apa? Kita ni sesat ni, dia kata. Ni bukan kebun kita ni. Sebab petang semalam je tuan-tuan. Di antara semalam dengan pagi tu, bukannya jauh berbeza. Dia kata kita ni sesat ni, bukan kebun kita. Dia kata kita salah jalan. Sebab habis tuan-tuan, tak ada apa-apa yang tinggal. Debu habis. Para-para
yang menyangkut buah anggur tadi tu semua tak ada dah, buah anggur pun tak ada. Padang, kalau bahasa kita tu padang jarak, padang terkukur tuan-tuan. Jadi sehinggalah salah seorang tu tuan-tuan diingatkan, ni semua salah kita kerana kita tidak bertasbih pada Allah. Kita tak bertasbih pada Allah, dia kata. Jadi akhirnya tuan-tuan mereka bertaubat pada Allah SWT, dan mereka berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan semula pada mereka kebun yang lebih baik. Dengan izin Allah, Allah berikan satu kebun yang jauh lebih baik setelah Allah berikan pengajaran kepada mereka atas sifat tamak. Dan Allah Ta'ala tutup ayat ni tuan-tuan, kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata ni baru azab dunia. Kita hilang tuan-tuan, hilang sesuatu yang kita suka, kita sayang, kita pertahankan, kita tamakkan tuan-tuan, ni baru azab dunia Allah hilangkan. Tapi ketahuilah, sesungguhnya azab akhirat itu jauh lebih besar. Hilang dekat dunia tuan-tuan, Allah boleh ganti. Tapi hilang besok ke akhirat, kekal. Jadi tuan-tuan, ulama garis pandukan apa pengajaran yang dapat kita ambil melalui peristiwa ni. Perkara paling besar sekali tuan-tuan, bagaimana kita meyakini bahawa apa yang Allah datangkan di atas muka bumi ni dan didatangkan pada dua tangan kita ni tuan-tuan, semuanya berbentuk ujian. Semuanya adalah ujian daripada Allah SWT. Sihat, ujian. Sakit, ujian. Bodoh, kurang pandai, tak ada ilmu, ujian. Pandai, alim, hafal Quran, ujian. Miskin, meminta-minta, ujian. Kaya, tak sampai meminta-minta, tapi tak memberi, ujian. Baik, suami baik, ujian. Suami tak baik, ujian. Isteri baik, ujian. Isteri tak baik, ujian. Anak tak baik, ujian. Anak baik, ujian. Tak ada istilah kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, oh, anak kamu berjaya, anak saya berjaya, isteri kamu baik, ya, kamu seronoklah, suami kamu baik. Tak. Semuanya ujian. Sebab sehingga kan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan bahawa sebesar-besar ujian dan ujian yang paling ditakuti tuan-tuan adalah ujian berbentuk kebaikan. Ujian yang berbentuk kebaikan paling ditakuti. Paling kita takuti. Itu kalau dalam kita lihat ada satu hadis qudsi yang didatangkan di dalam satu kitab peringatan ataupun ziarah ke alam barzah. Satu hadis didatangkan di situ sebagai satu peringatan. Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, jika aku nakkan kebaikan atas seseorang. Allah nakkan kebaikan atas seseorang. Apa maksud nak kebaikan tuan-tuan? Mudah kita kata, Allah nak bagi dia syurga. Allah nak bagi dia syurga. Lalu Allah kata apa? Akan kujadikan kehidupan dia di atas dunia ini sesusah-susah kehidupan. Sesusah-susah kehidupan. Ulama tafsirkan apa yang dimaksudkan susah kehidupan. Susah kehidupan ni baik susah daripada segi harta, baik susah daripada segi kedudukan, maupun sampaikan tahap ibadah. Sampai tahap ibadah susah. Nak bangun malam susah. Nak pergi masjid solat berjemaah susah. Nak laksanakan solat pun susah. Lalu sampai Allah Ta'ala kata apa? Bila sampai ketika tahap dia nak mati, sampai ajalnya, lalu ketika tu ada sebesar zarah lagi kejahatan. Sebesar zarah lagi kejahatan, maka ku jadikan kematian dia tu sesusah-susah kematian, sehingga kan sampai sebesar zarah kejahatan tadi terhapus. Lalu setelah dia mati tadi, terhapusnya sebesar zarah tadi, lalu dia mati. Selepas dia mati, ku perintahkan kepada malaikat, ambil dia bawa masuk dalam syurga.
bawa masuk syurga. Satu. Kemudian yang kedua pula, sambungan lagi tuan-tuan hadis tersebut, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut, jika aku tidak menghendaki kebaikan ke atas seseorang, jika tidak aku kendaki kebaikan atas seseorang tersebut. Apa maksudnya tuan-tuan? Mudah kita kata Allah nak campakkan dia dalam neraka. Allah nak campak dia dalam neraka. Allah Ta'ala tak nak dia. Lalu ketika tu akan kujadikan kehidupan dia di atas muka bumi ini semudah-mudah kehidupan. Semudah-mudah kehidupan tu macam mana? Ulama sebut semudah-mudah kehidupan, mudah daripada segi harta, mudah daripada segi kedudukan, penghormatan, orang hormat dia, orang raihkan dia. Sampaikan ulama sebut, sampaikan tahap dalam melaksanakan ibadah pun mudah. Mudah. Bangun malam mudah, berzikir mudah, wirid mudah, baca Quran mudah, datang solat berjemaah mudah. Nak pergi umrah mudah, nak pergi haji mudah, semudah-mudahnya. Lalu ketika sampai tahap datangnya ajal, Allah Ta'ala kata, ada sebesar zarah lagi kebaikan. Ada lagi sebesar zarah baki kebaikan yang tinggal. Maka kujadikan kematiannya itu semudah-mudah kematian, lalu bila dia mati, kucampakkan dia terus ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, ini satu peringatan jelas. Mungkin kita pun kerut kepala. Kenapa hidup susah? Boleh Allah hapuskan dosa? Bila hidup mudah, sampaikan terhapus segala kebaikan. Tuan-tuan, ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali kata apa? Ujian yang paling kita takuti iaitu Allah uji kita dengan kebaikan dibanding Allah uji kita dengan maksiat. Kenapa tuan-tuan? Allah uji kita dengan kebaikan, kita nampak lahiriah perkara tadi ataupun sesuatu tadi baik. Lalu dengan kita rasa kita nampak benda tu baik, perkara yang paling takut dalam ujian lahiriah baik tadi, hakikat sebenar kita sedang berdepan dengan maksiat hati. Ujian maksiat hati. Rasa takabur, rasa ujub, rasa diri tu baik. Kalau bahasa kita mudah faham, rasa diri baik. Kita datang, apatah lagi waktu kita nak datang masjid tu, kita selisih pula dengan sahabat kita yang dia tak pergi masjid. Pakai pula seluar pendek. Maghrib-maghrib basuh kereta. Kita terdetik dalam hati, dah tua-tua nak mati pun tak reti-reti pergi masjid. Tengok aku, tengok tuan-tuan. Bila dia bandingkan saja ketika tu, maka dia dikatakan ujub. Nabi SAW sebut bahawa ujub ni seperti api dalam sekam. Dia tak nampak, tapi dia makan segala kebaikan-kebaikan yang kita bina. Sebabnya Imam Ghazali kata, ujian Allah ke atas seseorang dalam bentuk kebaikan itu jauh lebih susah ditangani, didepani dibandingkan ujian dalam bentuk maksiat. Kerana ujian lahiriah kebaikan tadi, hakikat sebenar ujian sedang Allah berikan dalam bentuk hati. Dan kita tak nampak, dan besar kemungkinan orang sedemikian dia mati dalam keadaan Imam Ghazali kata tidak sempat bertaubat pada Allah SWT. Na'udzubillah. Sebabnya orang yang duduk dalam kebaikan ni tuan-tuan, dia kena jauh lebih berganda-ganda. Imam Ghazali kata dia kena jauh lebih berganda-ganda, berhati-hati setiap ibadah yang dilakukan. Kerana takut-takut diri hatinya tu tuan-tuan didatangi oleh penyakit-penyakit hati tadi, rasa diri baik. Na'udzubillah min zalik. Itu sebabnya apa yang ada pada dua tangan kita tu tuan-tuan, jangan kita rasakan satu benda yang boleh dibanggakan. Saya ada suami baik, saya bangga suami saya baik. Saya ada isteri saya baik, saya bangga isteri baik. Saya dapat anak yang berjaya. Kita nak bangga dengan kejayaan anak. Lebih-lebih lagi hari ini masyarakat kita tuan-tuan lebih berbangga
kejayaan anak tu atas kertas. Atas kertas kita banyak. Oh, anak saya degree, anak saya PhD, anak saya doktor, anak saya ni. Tuan-tuan, saya datangkan satu kisah. Satu hari tuan-tuan, selepas daripada kuliah Muslimat, jadi saya nak balik, tiba-tiba ada seorang kakak, dia tahan saya. Makcik lah. Usia dalam 60, 70-an, 70 lebih. Makcik. Ustaz, boleh tak saya nak minta 5 minit masa Ustaz? Saya kata, boleh, silakan. Lalu dia kata apa tuan-tuan? Bila saya kata silakan saja, dia tu menangis. Dia menangis teresak-esak tuan-tuan. Dia nangis. Ustaz, saya ni berdosa sangat dengan Allah. Saya dengan suami saya sangat-sangat berdosa dengan Allah. Saya diam, dengar. Saya tanya, kenapa kak? Begini Ustaz, dia kata, saya ni ada 4 orang anak. Dia ada 4 orang anak Ustaz, saya ada 4 orang anak. Jadi 4 orang anak saya ni Ustaz, dia kata yang pertama ni doktor. Anak sulung saya doktor. Kemudian anak yang kedua ni Ustaz, dia kata engineer. Dan anak yang ketiga ni peguam. Saya sangat berbangga. Saya dengan suami ni memang berbangga. Dengan 3 orang anak, tiba-tiba Ustaz, anak yang keempat ni Allah nak jadikan cerita, anak saya SPM pun tak lulus. Anak keempat ni SPM pun tak lulus Ustaz, dia kata. Sehingga akhirnya perjalanan hidup kami ni rasa tak selesa dengan dia ni. Sampaikan saya pernah bercakap dengan dia ni, kami suami isteri ni pernah bercakap, kau ni anak mana ni? Dalam keluarga aku tak adalah sebodoh macam kau. Kau ni anak sial, pembawa sial dalam keluarga. Ni dia cakap terang-terang tuan-tuan. Anak yang tak lulus periksa SPM ni. Kerjanya pun tuan-tuan hanya kerja kilang. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan kami rasa ni anak sial bagi kami. Sehinggalah satu hari Ustaz, suami saya kena stroke. Bila suami saya kena stroke Ustaz, dia kata, anak-anak tadi, keempat-empat tu yang dah keluar rumah, semua ada kehidupan mereka, ada family mereka, keluarga mereka, Ustaz, dia balik. Keempat-empat ni balik. Yang doktor balik, yang engineer balik, yang peguam balik, yang kerja kilang tadi pun balik, ziarah tengok ayah dia. Tak sampai sejam Ustaz, semua balik semula. Tak sampai sejam. Dah balik. Jadi mula-mula tu saya tak rasa apa-apa Ustaz. Cuba Ustaz bayangkan, saya yang tua ni jaga orang sakit. Lama-lama saya sakit Ustaz. Kerana terlalu penat menjaga orang sakit dengan keadaan usia saya pun dah tua Ustaz, saya sakit. Jadi bila sakit saya ni Ustaz, dah mula sakit, orang sakit jaga orang sakit, dia kata anak tadi balik, yang doktor balik Ustaz. Macam biasa, tak sampai sejam, sebab dia doktor pakar, on call. Jadi tak sampai sejam, dia kata, Mama minta maaf tak boleh nak tunggu Mama, ada on call, saya terpaksa balik. Waktu tu Ustaz, saya dengan suami dia dah mula menitik air mata. Dah menitik air mata. Sebab apa Ustaz? Dia kata, kami berhabis 100,000. Kami berhabis 100,000 Ustaz untuk lahirkan dia sebagai seorang anak yang doktor dan pakar. Bukan doktor biasa, pakar. Tapi Ustaz, sebiji ubat pun dia tak mampu nak lontarkan dalam mulut kami. Sebiji ubat tu pun tak mampu nak suapkan dalam mulut saya dengan ayah dia. Tak sempat nak masuk, on call, balik hospital. Datang engineer pun macam tu, balik. Tak sampai 40 minit, balik. Datang ni, balik, dia kata. Dalam keadaan kami sedih, sedih, menangis ni. Saya menangis, suami menangis. Tiba-tiba Ustaz, dia kata terpancul seorang anak yang kami kata sial ni. Dekat depan pintu, dalam keadaan dia bawa beg. Dia bawa beg sebesar-besar beg. Sampaikan saya kata, engkau kenapa? Yang tiba-tiba balik bawa beg. Dia kata, Mama, saya dah berhenti kerja. Dan hari ni saya nak duduk dengan Mama untuk jaga Mama dengan Abah. Menitik air mata kami dan saya rasa dosa sangat dengan Allah. Yang selama ni saya rasakan anak ni anak sial bagi kami. Rupanya inilah satu-satu anak yang Allah datangkan. Walaupun lahiriah kami nampak dia tidak membanggakan.
tetapi dialah penyejuk hati bagi kami dan ubat bagi segala penyakit kami. Ubat lahiriah, ubat hati dan perasaan yang rasa menyesal terhadap anak pertama, anak kedua, anak ketiga yang dibangga-banggakan selama ni. Itu sebabnya tuan-tuan, kejayaan anak ni bukan terletak pada kedudukan dan penghormatan. Tak. Bukan itu. Tetapi kejayaan anak ni bila boleh dia balik, dia khidmat untuk mak ayah. Sebab Nabi SAW sebut secara jelas tuan-tuan. Redha Allah itu datang dengan melalui redha dua ibu bapa. Biarlah sehebat mana sekalipun, besar macam mana pun serban anak tadi, labuh macam mana pun jubahnya tuan-tuan, tapi kalau dia balik tak boleh berkhidmat dengan mak ayah tuan-tuan, ni bukan satu kejayaan. Biarlah hubungan dia baik pun dengan Allah. Dia boleh terbang, dia boleh bawa anak murid 40,000 orang, boleh terbang sekalipun tuan-tuan, kalau hubungan dia dengan Allah, dengan hubungan dia dengan mak ayah dia tak baik. Tak baik. Sebab kunci redha Allah itu terletak pada dua ibu bapa. Dan itulah sebesar-besar kejayaan. Kerana kita hidup berjalan atas dunia ni tuan-tuan, apa yang Allah beri pada dua tangan kita tu, itulah dia. Bukan sesuatu benda, satu perkara yang nak dibanggakan, tetapi tak lebih hanya sekadar ujian. Satu ujian yang Allah datangkan bagaimana kita depani dan kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik pada Allah. Dan jalani sesuatu tadi dengan penuh amanah. Sebagaimana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut wala yastathnun. Allah Ta'ala sebut mereka ni buat satu perancangan, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak sebut insya-Allah. Dia buat rancang tapi tak sebut insya-Allah. Ni jelas tuan-tuan. Kalau kita lihat Allah Ta'ala sebut lagi di dalam suratul Kahfi yang sering kali kita baca setiap minggu. Hari Jumaat kita baca suratul Kahfi. Dalam ayat ataupun dalam suratul Kahfi tadi tuan-tuan ada satu ayat, ada dua ayat. Allah Ta'ala sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu katakan besok aku nak buat sesuatu perkara illa ayyasha Allah, kecuali kamu katakan insya-Allah jika dikendaki oleh Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Allah Ta'ala tutup ayat ini. Jadi tuan-tuan, secara jelas apa sekalipun yang kita nak buat tuan-tuan, baik sama ada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, maka mulailah perancangan tadi dengan ungkapan insya-Allah jika dikendaki oleh Allah. Kenapa tuan-tuan? Para ulama garis pandukan kenapa perlunya perkataan insya-Allah tadi jika dikendaki oleh Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana pertama sekali di situlah nak menunjukkan i'tiqad dan akidah, kepercayaan dan keyakinan kita bahawa hidup kita ni tuan-tuan keterikatan dengan Allah. Keterikatan dengan kudrah Allah, keterikatan dengan iradah Allah, keterikatan dengan qada dan qadar Allah. Sehingga kan ulama akidah sebut apa tuan-tuan? Takkan jatuhnya bulu mata ni. Bulu mata kita ni tuan-tuan, dia jatuh. Dan dia takkan jatuh kecuali dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah, dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, dengan qada dan qadar Allah. Sebabnya apa sekalipun yang kita lakukan. Kalau kita lihat tuan-tuan, apa yang berlaku pada sahabat-sahabat kita di Palestin, keluarga kita di Palestin. Isu Palestin ni tuan-tuan bukan isu kemanusiaan semata-mata, dah. Ini isu akidah. Ini isu akidah. Semakin lama proses perjalanan isu Palestin ni tuan-tuan, kita boleh lihat bagaimana keadaan Allah buka satu. Dengan melalui peristiwa Palestin ni, berapa ramai orang baca Quran, orang non-Muslim sendiri baca Quran dan akhirnya peluk Islam. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka melihat orang Palestin satu benda yang luar daripada jangkauan akal. Cuba bayangkan tuan-tuan, tak pernah kita jumpa keluar daripada dua bibir orang Palestin ni tuan-tuan memaki hamun Israel, tak ada. Yang keluar daripada ungkapan mereka hanyalah hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yang keduanya tuan-tuan mati syahid. Hasbunallah, cukup bagi Allah, cukup Allah tu bagi kami.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah itu bagi kami. Dan kami nak mati syahid. Itu dua perkara yang senantiasa dimain-mainkan daripada dua bibir mereka. Sehingga kan tuan-tuan, tindakan mereka ini membuatkan mata dunia tertumpu. Kenapa begitu hebatnya mereka dan peristiwa ini tuan-tuan, ataupun perkara yang berlaku ini membuatkan mata dunia tuan-tuan tercari-cari apa yang ada di dalam Al-Quran, dan akhirnya mereka baca Quran dan rasanya tuan-tuan mereka jauh lebih banyak baca Quran dan kaji pula Quran. Kita pun nak baca Quran susah. Mereka kaji Quran dan akhirnya mereka peluk Islam. Hari ini dunia tuan-tuan berbondong-bondong memeluk Islam tuan-tuan hasil daripada peristiwa Palestin. Satu. Yang keduanya itu pula tuan-tuan, ini isu akidah. Cuba bayangkan tuan-tuan, dah 2 bulan masuk 3 bulan. 3 bulan ni tuan-tuan, 3 bulan. Sampaikan tahap ustaz sendiri pun pecah dua. Menangani masalah isu Palestin tuan-tuan, ustaz, orang ilmuwan tu sendiri pun terpecah dua. Macam mana boleh terpecah dua? Isu boykot. Ada ustaz kata boykot, kita kena pertahankan begini. Ada pula ustaz pula tuan cakap kita tak boleh boykot. Kalau kita boykot benda-benda ni, nanti besok anak-anak Melayu kita tuan-tuan nak makan apa? Anak-anak Melayu kita besok nak kerja apa? Yang kerja dekat McDonald, yang kerja dekat KFC, yang kerja dekat syarikat-syarikat boykot, nanti besok nak kerja apa? Kalau tak ada kerja nak makan apa? Tuan-tuan, itu yang dikatakan isu Palestin ni bukan isu biasa, isu akidah. Sejauh mana kita balik semula pada Allah. Kita bergantung harap pada Allah dan sejauh mana kita usaha. Itu sebabnya tuan-tuan, pertama sekali tuan-tuan, Nabi SAW dah sebut secara jelas. Satu, saya akan sentuh dua perkara ni. Pertama sekali tuan-tuan, Nabi SAW sebut secara jelas. Dan saya yakin tak ada masjid yang tak mengaji kitab hadis 40. Cuma sampai tak sampai ataupun ingat lupa. Hadis yang Nabi SAW sebut secara jelas tuan-tuan, sahih. Nabi kata bila tika mana usia kandungan ibu tadi 40 hari. Rahim, janin yang duduk dalam rahim ibu seusia 40 hari, maka Allah Ta'ala akan tiupkan roh. Dan ketika Allah Ta'ala tiupkan roh dalam rahim ibu janin tadi, maka Allah Ta'ala akan sertakan dengan 4 ketetapan. Apa 4 ketetapan tersebut? Yang pertama sekali tuan-tuan, Allah tetapkan rezeki dia. Rezeki. Ni rezeki ni tuan-tuan, jelas ni. Kita duduk dalam rahim seusia 40 hari je tuan-tuan, Allah Ta'ala tetapkan. Adakah itu baru terjadi ketetapan? Tak. Sampai ulama akidah kata apa? Sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam tu lagi pun, dah beribu-ribu tahun dulu lagi, Allah dah tetapkan rezeki kita hari ni tuan-tuan. Suami pergi kerja ke, suami tak pergi kerja ke, suami pergi balik cari nafkah ke, tak cari nafkah ke, tuan-tuan, hari tu kalau katalah makan nasi mandi, makan nasi mandi. Kan biasa. Itu cerita. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala dah tetapkan amal kerja. Yang ketiga, jodoh. Yang keempat, ajal, mati. Adakah kita terikat dengan 4 perkara ni? Tak. Segala-galanya tuan-tuan kita terikat. Tetapi 4 perkara ni ulama sebut kerana 4 perkara inilah yang seringkali menjadi kerisauan ke dalam diri setiap masyarakat. Kita risau besok rezeki macam mana. Yang kalau abang mati sehari 2 ni macam mana? Isteri pun jawab, abang janganlah cakap macam tu. Kalau abang mati, siapa nak jaga ayang anak-anak? Rumah siapa nak bayar? Kereta abang bawa beli semalam tu, kereta tu nak bayar, hutang. Anak-anak nak sekolah, siapa nak tanggung? Tuan-tuan, isteri bila cakap je macam tu, jawab macam tu, maka syirik. Syirik. Siapa bagi makan? Allah. Siapa yang cukupkan? Allah. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dalam menangani isu akidah ni ada 2 benda. Satu benda. Satu ni tuan-tuan, dalam kitab Risalah Tauhid, Risalah Tauhid. Saya rasa setiap masjid pun ada ngaji kitab Risalah Tauhid. Kitab yang terkenal. Dalam kitab Risalah Tauhid ni tuan-tuan ada satu bab uluhiyah. Dekat hujung sekali.
bab kalimah la ilaha illallah. Dan dalam pembahasan bab uluhiyah ataupun bab kalimah la ilaha illallah tu tuan-tuan, dia ada satu pembahasan tentang usaha. Ada pembahasan tentang usaha. Apa yang dibahaskan tuan-tuan? Usaha, hasil usaha. Usaha dan hasil usaha. Contohnya apa? Tuan-tuan pergi kerja, dengan tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan dapat gaji, dapat duit, boleh beli makanan. Kita lapar, nak makan. Bila nak makan, nak tak nak, kena masak. Nak masak, lepas masak, ada makanan boleh makan. Jadi usahanya masak, dengan masak tadi ada makanan tadi adalah hasil daripada usaha tu masak. Hasil masak, makanan. Hasil makan, kenyang. Kenyang adalah hasil. Usaha dia, makan. Mesti makan. Tak makan, tak kenyang. Tu contoh benda. Di antara usaha dan hasil usaha. Jadi benda ni tuan-tuan, perkara ni dibahas secara terperinci dekat dalam bab uluhiyah tu. Terbahagi kepada 3 golongan. 3 golongan, 3 kategori manusia. Golongan yang pertama tuan-tuan, iaitu golongan yang berusaha. Lalu setelah usaha, dia dapat hasil usaha. Dan dia meyakini apa yang dia dapat hasil usaha dia adalah datang daripada usaha dia. Dia berusaha, lalu dia dapat hasil usaha. Hasil usaha tu dia yakin bahawa apa yang aku dapat ini adalah datang daripada usaha aku. Satu. Yang kedua, iaitu dia berusaha, lalu dia dapat hasil usaha. Bila dia dapat hasil usaha, dia meyakini bahawa hasil usahanya datang daripada Allah. Tapi, nak tak nak dia mesti usaha. Kalau dia tak usaha, Allah tak bagi. Dia mesti usaha. Kalau dia tak usaha, maka Allah tak bagi. Itu kategori manusia yang kedua. Kategori orang beriman kedua. Kategori atau penggolongan yang ketiga, iaitu dia usaha. Lalu dia dapat hasil usaha. Bila dia dapat hasil usaha, dia meyakini bahawa hasil usaha itu datang daripada Allah. Dan apa yang Allah bagi pada hasil usahanya tadi, tak ada kena-mengena dengan usaha. Dia usaha ke, dia tak usaha ke, kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Yang pertama, dia usaha, lalu dia dapat hasil usaha dan dia meyakini hasil usahanya adalah sebab dia usaha. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya, ini biasa berlaku dalam masyarakat. Si suami ni kedekut. Bila isteri nak minta duit dapur je tuan-tuan, dia bergaduh. Bila si isteri minta duit dapur saja, duit belanja dapur, duit belanja sekolah anak aja, dia bergaduh. Tapi si suami bila dia nak beli jam ke, dia nak beli sport rim kereta ke tuan-tuan, cepat aja, mudah aja. Jadi si isteri ni masuk angin satu kepala. Dia pun marah. Jadi si suami ni cerita Zimbabwe, bukan orang Meru kan, orang Zimbabwe. Saya tengok tuan-tuan dah senyum-senyum dah ni. Jadi si suami tu tuan-tuan, bila isteri kata, abang kalau nak beli sport rim senang aja, nak tukar sport rim, tapi kalau nak minta barang dapur, nak minta duit dapur sampai bergaduh, dia kata, susah sangat. Si suami dia pun dah satu angin, satu kepala dah masuk angin, dia kata apa? Suka hati akulah, aku yang kerja, dia kata. Kalau aku tak kerja, kau tak menteka darah, dia kata. Kalau aku tak kerja, kau tak menteka darah. Maknanya apa? Dia yakin bahawa dia pergi kerja, dan apa yang dia dapat duit tadi ataupun nafkah dia cari tadi tuan-tuan, dia bawa balik adalah datang daripada usahanya. Tuan-tuan, golongan pertama ni ulama akidah kata apa? Kafir. Jatuh kafir. Auzubillah. Jatuh kafir. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dia berusaha. Lalu dia dapat hasil usaha. Dia dapat hasil usaha tuan-tuan. Lalu dia yakin hasil usaha Allah datangkan. Tapi Allah datangkan tu pun sebab dia usaha. Kalau dia tak usaha, Allah Ta'ala tak datangkan. Contohnya apa tuan-tuan? Tu sekali orang tua-tua kita cakap. Pergi sekolah belajar, besok kalau tak belajar bodoh. Kalau tak apa? Kalau bodoh susah nak kerja. Memanglah Allah Ta'ala tu bagi rezeki. Tapi nak tak nak kena kerja. Kalau tak kerja, Allah Ta'ala tak bagi. Biasa dengar ayat tu. Tuan-tuan, golongan ni ulama sebut, ulama akidah kata apa? Fasik lagi berdosa.
Dia tak jatuh kafir, tapi jatuh fasik lagi berdosa. Fasik lagi berdosa. Nak tak nak? Alah, rezeki memang Allah bagi. Tapi kalau saya tak masak, awak tak makan juga. Ni tuan-tuan. Baik. Fasik lagi berdosa. Dia tak sampai kafir. Fasik lagi berdosa. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia masih meyakini pada usaha dia. Dia masih meyakini usaha dia. Sedangkan Allah nak bagi tak ada terikat pun. Kita buat ke kita tak buat. Ni golongan yang ketiga. Dia usaha. Lalu dia dapat. Dan dia yakin bahawa apa yang dia dapat datang daripada Allah. Dan Allah nak bagi bukan sebab dia usaha. Dia usaha ke dia tak usaha tak ada kena-mengena. Bila Allah nak bagi, dia bagi. Kalau tak usaha sekalipun. Tapi nak tak nak kena usaha? Nak kena usaha. Mesti kena usaha. Wajib usaha. Sehabis-habis usaha. Tetapi apa yang dia dapat bukan datang daripada usaha. Allah nak bagi, dia bagi. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya petang ni mesti hujan. Hujan. Jadi bila dekat-dekat masuk asar tuan-tuan, Haji pun nak pergi sembahyang. Bila nak pergi sembahyang, tiba-tiba hujan tak boleh pergi. Jadi Hajah pun cakap, "Bang, awak pergi masjid tak?" "Tak kot, hujan lebat sangat ni," dia kata. "Kalau macam tu solat jemaah lah." Yalah, solat jemaah. Jadi lepas solat jemaah ni tuan-tuan, dah habis wirid, baca doa semua sekali. Si suami ni pun sambil-sambil salam tu, dia kata apa? "Kalau dapat makan lepat ubi pun sedap juga," dia kata. Dapat makan lepat ubi, kopi, oh. Si suami ni, si isteri ni kan, Hajah ni dia pandang muka suami dia, pandang. Dalam hati dia kata apa? Orang tua ni, terbiat apa ni? Minta hujan-hujan lepat ubi, dia kata nak cari ubi. Mana? Sebab isteri ni bukan apa. Dia ni rasa galat lah kalau dia tak dapat sedia apa yang suami dia. Jadi bila tengok muka isteri tadi dah berubah tuan-tuan, akhirnya dia pun tak adalah hacah lah. Kalau ada, kalau tak ada tak apa. Jadi tuan-tuan lepas tu, tak lama loceng rumah tu berbunyi. Ting tong, ting tong, ting tong. Haji tadi pun bangun. "Bang, tengok bang siapa bang? Ting tong, hujan lebat ni," dia kata. Si suami tadi pun tolak, sakit lutut kan. Sejuk-sejuk pula tu. Tolak. Sekejap dia jerit. Sekejap. Dia buka pintu. Buka pintu tuan-tuan, rupanya anak jiran sebelah. "Ha Mat, apa hal kau? Hujan-hujan lebat ni." "Tok," dia kata, "ni minta maaf tok, Mak minta hantar ni. Hantar apa ni, ada kuih sikit. Satu bekas." Dia pun bagi kat atuk tadi, atuk pun terima, atuk pun Haji pun masuk. Sambil masuk dah tutup pintu, Mat tadi dah balik, dia pun buka tuan-tuan. Dia buka, tengok lepat ubi. Lepat ubi. Hajah masak tak? Tak. Haji pergi cari tak? Tak. Ni akidah ahli sunnah wal jemaah. Kena usaha tak? Kena. Tapi bukan bermakna apa yang Allah bagi tu terikat dengan usaha tak. Allah nak bagi, dia bagi. Kenapa tuan-tuan? Kenapa akidah yang ketiga ni akidah yang sahih? Yang perlu kita yakin bahawa usaha tak? Usaha kena usaha. Tapi kena yakin bahawa apa yang kita dapat bukan hasil usaha tak. Tak. Allah nak bagi. Kenapa? Kerana Allah itu dia punya qudrah, iradah, dan apa yang dia lakukan, dia tak ada istilah terpaksa ataupun terikat dengan sesuatu. Tak. Itu sifat Allah. Kalau dia nak bagi, dia bagi. Kalau dia tak nak bagi, tak bagi. Sukati dia. Kalau bahasa kasar kita, sukati dia. Dia nak masukkan kita semahyanglah macam mana baik, macam mana soleh, macam mana pun. Kalau Allah nak campak dalam neraka, tu hak dia. Kalau orang tu buat maksiat macam mana, tuan-tuan, macam mana kisah seorang pelacur yang bagi minum air kepada seekor anjing. Kemudian dalam perjalanan balik dia jatuh, dia mati. Dia semayang taubat tak? Tak. Dia semayang taubat tak? Tak semayang. Tak ada riwayat menyebutkan dia sempat bertaubat. Tak ada. Tapi bila Allah Ta'ala kendaki untuk masuk syurga. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu bersifat tidak terikat dengan sesuatu. Yang dikatakan qiyamuhu binafsih. Dia tak terikat. Dia nak buat, dia sukati. Itu sebabnya tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni, kita terikat. Kita keterikatan dengan rahmat Allah. Terikat, ya Allah tolonglah ya Allah. Daripada sinilah tuan-tuan, kita kena letak sifat kehambaan setinggi-tinggi. Sifat tawaduk, rendah diri, rasa berdosa, rasa bersalah. Lalu akhirnya tuan-tuan kemuncak, iaitu pengharapan yang sangat tinggi pada Allah. Bukan berharap pada solat kita semata-mata. Tak, bukan harap. Ya Allah, aku ni solat ni ya Allah. Tak. Solat ni tak lebih. Solat, puasa, zakat, haji. Apa yang kita buat tak lebih untuk menunjukkan, mengharap
pengharapan kita pada Allah supaya Allah rahmat kita, Allah redha kita, Allah sayang kita, Allah kasih kita. Allah nak bagi kita syurga, pulang pada dia. Alhamdulillah, kalau nak campak tu pun hak dia. Tapi bukan bermakna bila kita salat saja Allah mesti bagi, tak. Tapi dalam masa yang sama Allah tak pernah memungkiri janji dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah, pimpinan kepada kita, keluarga kita, pasangan kita, anak keturunan, masyarakat kita seluruhnya tuan-tuan, sehingga kita baik di dunia, baik di akhirat, kesudahan yang baik, duduk dalam keadaan Allah redha, Allah rahmat, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita tuan-tuan. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita majlis dengan tasbih kafaran. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.